Adakah selamat untuk kesihatan? Secara amnya saya rasa tak ada masalah. Jadi kalau dia kata 4 titis stevia sehari tu memang sikit lah tu. Tak ada masalah lah. Sikit lah tu. Betul. Jadi dari segi keselamatannya saya rasa memang tak ada masalah. Sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu juga jelas. Bagaimanapun di antara keduanya terdapat perkara yang tidak jelas, yang syubhah, yang mana ramai orang yang tidak mengetahuinya. Dr. Shannon dulu sebelum saya beri peluang kepada Prof. Ya, saya bila saya tengok soalan ni saya rasa memang ni seorang pengguna yang cakna lah. Jadi dia memang ada niat untuk turunkan badan. Jadi kalau dia gunakan pengganti gula sebagai menggantikan gula pasir ni memang sesuatu langkah yang bagus dan memang konsisten dengan dia punya objektif. Adakah selamat untuk kesihatan? Secara amnya saya rasa tak ada masalah. Jadi kalau dia kata 4 titis stevia sehari tu memang sikit lah tu. Tak ada masalah lah. Sikit lah tu. Jadi dari segi keselamatannya saya rasa memang tak ada masalah. Cumanya saya rasa kalau dia ada penyakit lah, dia tak ada kata dia ada penyakit, tapi kalau dia ada sakit-sakit yang lain tu di samping mengamalkan diet yang dia telah buat ni, dia perlu prihatin dari segi pengambilan ubat-ubat dia jugalah kalau dia ada penyakit-penyakit lain. Tapi kalau dari segi mengganti gula ni saya rasa tak ada masalah. Tak salah. Prof ada nak tambah Prof? Tak ada? Saya agree dengan Dr. Shannon ya. Memang dia tak ada masalah kalau dia nak ambil. Cuma saya masa saya berdiet dulu, saya lebih prefer, saya tak berapa suka stevia sebab di hujung dia ada sikit pahit. Jadi saya tukar kepada erythritol yang lakanton tadilah. So dia alhamdulillah okey. Sebelum tu lah saya mengamalkan keto diet masa tu. Jadi dia turun berat badan lebih kurang 10 kilo masa tu. 4 bulan, dalam masa 4 bulan. Jadi dia benda-benda macam ni biasanya dia kena istiqamah kan. Jadi kalau dia guna stevia, lepas tu dia rasa pahit tu dia berhenti, pakai gula pasir balik lah. Dia gula pasir memang naik lah. Dia kalau dalam keadaan biasa ni pakai gula lain tak sedap, Prof Doktor. Dia nak gula tu juga. Jadi macam Prof kata tadi, kalau yang lakanto tu mungkin kalau dia tak ada bitter aftertaste tu, dia istiqamah lah. Cuma sedikit panduan saya sedikit share. Selalunya gula yang ada all ni yang macam pengganti ni dia ada sikit masalah memula saja macam contohnya dia ada masalah cerit sikit. Maknanya dia makan mungkin tak biasa lagi. Jadi dia akan cerit sikit, lepas tu dah adapt lebih kurang seminggu macam tu, baru dia okey, stable sikit. Dia selalu macam tu. Alright. Maknanya adalah hikmah-hikmah kan. Apa yang dibuat kajian itu untuk memanfaatkan, bergantung pada orang. Antibodinya yang Allah ciptakan dia berbeza-beza. Baik. Itu juga yang disebutkan oleh Zahara, gula merupakan bahan pengawet suatu produk bagi tahan lama. Contohnya jus durian Belanda mengikut kata jurujua. Dia kata jika tidak, tak boleh tahan lama. Kena letak gula. Adakah gula ni sebagai satu food additive ke atau emulsifier ke Prof? I agree. Dia kata pengawet tu betul. Sebenarnya dia gula pun boleh jadi pengawet juga sebabnya dia bila kandungan gula tinggi, kalau yang menyebabkan kerosakan pada makanan ialah microbes. Dia microorganism. Jadi bila gula tinggi, maknanya osmosis berlaku pada mikrob tu. Jadi dia tak sesuai, sebab tu dia tak tumbuh kecuali dah lama tu baru ada kulat. Kulat ni dia tahan, dia boleh tumbuh kat situ. Jadi salah satunya betul lah tu, saya agree lah, dia letak gula tu sebagai seolah dia macam pengawet untuk mengelakkan daripada bakteria tumbuh sebab kandungan gula yang tinggi. Adakah banyak juga digunakan dalam produk-produk suplemen Doktor? Gula ni, stevia sebagainya. Kalau merujuk kepada soalan Zahra ni ke Ustaz ataupun Zahra. Jadi saya rasa kalau dari segi pharmaceutical, kita kalau perlu bahan pengawet kita lebih kepada bahan-bahan yang sintetik jugalah, bahan kimia. Jadi kalau macam gula ni, kalau dia kata merupakan bahan pengawet, saya setuju dengan Prof. Dia kata boleh, tapi mungkin kita ada substitute sebab kalau dia bahaya dari segi yang penyakit kencing manis semua tu, lebih baik mungkin dia tukar kepada benda yang lebih selamat untuk pesakit yang macam tu lah.
Jadi kalau properties gula ni sebagai bahan pengawet, saya rasa ada bahan lain yang lebih sesuai kot. Mungkin ada berbeza pendapat di situ. Tapi sekarang ni banyak kita sangat kita sangat memerlukan saintis-saintis kita membuat kajian-kajian yang cukup banyak lagi lah. Yalah, kalau kita lihat hari ni dengan teknologi yang ada, mungkin banyak lagi yang boleh menggantikan gula ni dengan kos yang murah. Itulah yang menjadi harapan juga kepada Zuraidi. Dia kata bahawa dalam pharmaceutical ni kandungan gula dah 70 hingga 80%. Betul ke? Agak sukar jika nak digantikan dengan material lain soal kos. Saya rasa setuju dalam saya nak celah sikit dalam soal ini. Jadi saya rasa mungkin ada kekeliruan di mana-mana ni. Jadi produk vitamin ni dia mengikut apa yang saya faham dan ada juga kajian-kajian telah dibuat. Dia bergantung kepada jenis produk vitamin tu, sama ada dia dalam bentuk sirap, dalam bentuk gummies, dalam bentuk tablet biasa ataupun effervescent. Jadi kandungan gula dalam produk-produk vitamin yang berbeza-beza ni dia juga berbeza-beza. Jadi tapi nak katakan sampai 70 ke 80% ni saya rasa memang tinggi sangat. Agak tinggi sangat. Jadi tinggi sangatlah tu. Jadi tinggi, saya rasa tak ada masalah dari segi kos. Memang kalau kita tengok kos tak jadi masalah. Dia memang sebab kos bila kilang ambil kos mahal, dia akan jual mahal, betul Prof? Asasnya lah kan. Jadi saya rasa soal kos tak timbul di situ. Jadi memang produk pengganti gula ni harga dia dah boleh kata stabil dan sangat ekonomikal lah.